Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyul azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Haji Zainal Azim selaku pengurusi Masjid Qaryah Kampung Paya dan serta ahli jawatan kuasanya, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Oja, Tuan Bilal, dan tak lupa juga kepada hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana kita pada hari ini dah pun ditinggalkan, dah masuk pun 1 Oktober. Kalau ikut Islam dah masuk dah, tapi dia masih dia tengah malam nanti, sebab kita dah ditinggalkan oleh bulan dah 30 hari bulan 9 hari ini, insya-Allah. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan dan rahmati Allah, dalam tugasan saya yang diamanakan untuk mencerita dalam iaitu kata akidah atau tauhid, iaitu saya nak membicarakan pada hari ini, iaitu dalam semua orang yang kita ni nak mencari keberkatan dalam kehidupan kita. Sebab apa, hadirin hadirat yang mulia dan rahmati Allah sekalian, kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, setiap hari, setiap detik, setiap masa dan saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kerahmatan pada kita, rahmatan lil alamin, rahmat. Tapi dalam pada itu kita diuji oleh Allah dengan pelbagaian musibah-musibah yang diuji oleh Allah, untuk Allah melihat sejauh manakah keimanan kita, kesedaran kita, muhasabahnya kita di atas apa-apa yang telah kita perlakukan dan kita lakukan di atas bumi Allah ini. Sebab apa, hadirin hadirat yang mulia dan rahmati Allah, dalam tata perbuatan kita kadang-kadang ada manusia yang sedar di atas perbuatan dan amalan dia, tapi ada setengahnya buat tak sedar dan ada setengahnya tak sedar, ya? Jadi malanglah. Sebab kita ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kita kerahmatan. Bila kita tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tidak ada keberkatannya, tidak ada, Allah tidak akan memberi kita kemenangan kepada kita. Allah tidak akan membantu kita sebab kita tidak diberkati oleh Allah. Mungkin kita senantiasa dalam asi, senantiasa dalam kemaksiatan, ya. Ini na'udzubillah lah, ya. Yang hadir di masjid ni alhamdulillah. Sebab kalau kita lihat dalam musim pandemik Covid ni pun, setiap hari disiarkan dalam media massa 100 lebih, 80 lebih manusia ditangkap oleh pihak berkuasa. Kebanyakannya tangkap di pub-pub, di pusat-pusat hiburan. Manusia tersalah cari, hiburan yang dicari di pusat-pusat hiburan, kononnya itulah pengubat gundah gulana hatinya. Yang itulah dirasakan itulah tempat yang paling istimewa di dunia ini
untuk keseronokan dan merasa kehebatan hidupnya di dunia ini. Wahal dia lupa bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Apa maksudnya? Dan tidak ada yang lebih baik agamanya, ya, daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas. Yang itu yang terbaik. Sebenarnya tempat kita nak mendapat keberkatan, nak menghilangkan gundah gulana kita, sebab kita hidup di dunia ini, hadirin hadirat, tidak dapat lari daripada ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kita setiap masa. Lagi tebal keimanan kita, lagi kuat Allah mengujinya. Allah uji kita dengan berbagai-bagai cara. Dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan kecomelan, dengan kemongelan, dengan keperkasaan, dengan kesaduannya, dengan hartanya, dengan kepintarannya, dengan kebodohannya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah uji. Jadi bila Allah uji, manusia kena ingat, selalu diperkatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan Allah senantiasa menyuruh kita. Sebab itu dalam firman-Nya, ud'uni istajib lakum. Berdoalah kamu, nescaya aku makbulkan. Kalau ada kesusahan, ada kepayahan, ada keazaban, ada kegusaran, ada kerisauan, jangan minta dengan yang lain selain daripada Allah. Minta selain daripada Allah syirik. Kita kena menyerah diri, pasrah diri kita kepada Allah. Sebab itu Allah suruh ingat, fazkurullaha katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyak mungkinnya. Jangan lupa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kegelisahan, kita dalam kegusaran, kita dalam keresahan, kita dalam kesusahan, demam dan sebagainya, Allah dah beritahu, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri dia jalan keluar. Allah ada. Allah nak uji je. Macam mana engkau? Ingat tak kepada aku? Baru uji sikit pandemik. Macam mana? Ingat tak? Rupanya tak ingat. Bila COVID-nya, jomlah kita jangan duduk rumah, takut terkena COVID. Kita pergi Langkawi. Kita pergi berehat kat sana, jauhkan daripada masyarakat kita. Allah. Kat Langkawi itu bukan duduk dalam gua. Sepatutnya datang ke masjid, iktikaf di masjid, menyerah diri kepada Allah di masjid, di rumah-rumah Allah. Bukan pergi ke pusat-pusat hiburan. Bukan pergi memenuhkan Batu Empat, Teluk Kemang. Bukan itu pilihan. Masjid ditinggalkan kosong.
Surau ditinggalkan tak berazan. Itu Allah baru uji sikit, dah gelabah puyuh dah. Allah berpesan kepada kita hadirin hadirat, sebab kita ni, kita nak dapat keberkatan daripada Allah. Apa guna hidup kalau tak mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa gunanya? Macam selalu orang kata, kalau kita hidup, kalau macam cerita Aqamah, dia tidak dapat pengampunan daripada mak dia. Betapa nazaknya dia nak dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Teruk Aqamah. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru para sahabat, pergilah tengok saudara kita no, sahabat kita Aqamah, apa cerita. Dengar dia nazak. Maka para sahabat pergi, 2-3 orang pergi, tengok Aqamah tengah nazak, tak dapat mengucap 2 kalimah syahadat. Lalu baliklah para sahabat ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah teruk nampaknya sahabat kita. Pergi kau panggil mak dia. Suruh mak dia datang. Suruh mak dia datang jumpa dengan aku. Kalau mak dia tak boleh datang jumpa dengan aku akan pergi jumpa dia. Itu arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk menjemput mak kepada Aqamah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mak Aqamah mendengar arahan daripada Rasulullah, beliau berkata, siapalah aku yang nak suruh Rasulullah datang menghadap aku? Maka si ibu tua ni tadi pergilah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau menghadap Rasulullah, Rasulullah kata, ampunilah anakmu itu, Aqamah yang sedang nazak. Aku tak mau mengampuninya kerana dia anak durhaka. Dikatakan sampai 3 kali disuruh ampunkan Aqamah, mak dia tetap tak mau mengampuni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan perintah, kalau ibunya sudah tak mau lagi mengampunkan dosa-dosa anaknya itu, maka kamu pergilah kumpulkan kayu-kayu untuk kita bakar Aqamah hidup-hidup. Arahan daripada Rasulullah, sebab tidak dapat pengampunan daripada ibu. Maka Rasulullah suruh para sahabat mencari kayu api, nak bakar Aqamah hidup-hidup. Apabila dengar Rasulullah nak bakar anaknya, walau anaknya durhaka macam mana pun pada dia, ibu tadi memaafkan. Apabila ibu ini memaafkan, Aqamah mudah untuk menyebut kalimah suci, 2 kalimah syahadat, untuk dicabut rohnya oleh malaikat maut. Apabila diselidik, dikatakan Aqamah bukan buat dosa besar pada maknya. Pernah saya cerita, cuma Aqamah melebihkan isterinya daripada maknya. Ya. Itu pun tak dapat keredaan ibu, sebab ibu terasa anak ni lebih sangat pada bini. Ibu tua tak diumpamakan, bini diutamakan. Sepantang sebut di bini, bang jom Tesco jadi, bang KL jadi, bang Batu Empat jadi, bang Tong Yam jadi. Bila mak, jom kita pergi masjid, tunggulah mak, banyak kerja. Jomlah kita pergi ziarah kubur bapak engkau, next time mak.
Benda ini berlaku, sedang berlaku, dan mungkin akan berlaku dengan kita. Kita salah menimantara antara mak dengan isteri. Sebab tak nak tengok isteri muncung macam muncung apa? Muncung apa lagi? Saya tak tahu. Haji Zainal kata tu. Wahal ibu tu kena lebih. Sebab itu Rasulullah bila para sahabat bertanya antara ibu dengan bapa, yang mana aku patut lebihkan? Ibumu, ibumu, ibumu. Yang keempat baru bapakmu. Ibu dulu. Nak dapat keredaan ibu. Ibu yang menyusu, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menjaga. Bapa senang lena. Tahniahlah encik. Kata Dik Nas, isteri encik dah beranak. Ya. Alhamdulillah. Jadi bapa saya. Anak apa Nas? Jantan. Anak bapa. Itu ya. Dia tak tanya lagi isteri saya macam mana. Kalau nak kata ma'alah tuan, isi tuan tak diselamatkan, dah padam, alhamdulillah. Tak apa Nas, wanita ramai. Tapi tak adalah saya ya, yang Kuah Hajar sebut. Baik hadirin hadirat, itu baru setakat ibu, belum lagi Allah. Macam mana sikap kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Antara kita makhluk dengan Khaliqnya, beradab ke tidak kita? Kita dengan Khaliq kita. Kadang-kadang mengadap, maaflah ya, orang lain tak orang lain, kadang-kadang saya pun. Kadang-kadang kita semayang baju tak pakai, kain melekat tu. Allah menghadap Khaliq Subhanallah yang Maha Suci, baju pun tak. Nak jumpa Haji Zainal berbaju. Kalau pergi rumah Haji Zainal datang tak berbaju, Haji Zainal tutup pintu. Betul ke tak ni Ustaz Wan ni? Tak berbaju dari dataran Segar pergi Kampung Payau kan? Ini pula menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Sebab itulah kita diminta, diminta hadirin hadirat sekian, keseluruhan hidup kita ini kita abdikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'bud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah dah beritahu, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan dirinya kepada aku, untuk bertabut kepada aku. Jadi tugasan kita untuk memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua aspek kehidupan kita. Tidak boleh tidak, bahawa kita ini adalah hamba Allah yang Allah telah jadikan kita untuk kita bertabut kepadanya. No objection. Tapi berapa ramai manusia yang objek apa yang Allah suruh. Manusia durhaka kepada Allah. Macam mana nak dapat keredaan? Macam mana nak dapat keberkatan? Hadirin hadirat sekalian, dalam Al-Quran macam-macam Allah sebutkan. Dalam Al-Quran macam-macam, sebab Allah telah beritahu, aku datangkan kepada kamu rasul-rasul adalah untuk menyampaikan berita-berita yang menggembirakan dan berita-berita yang menakutkan. Mubasyirin wa nazira. Allah datangkan rasul-rasul supaya manusia beriman, supaya manusia menta'abudkan dirinya dengan sepenuh jiwa raganya,
kepada Allah Azza wa Jalla. La budda, kata dia orang Arab, tidak dapat tidak. No request, no bargain, kata orang. Tak boleh nak itu. Kotak, tetap kita menta'abudkan diri kita kepada Allah. Tak boleh kata boleh tak ni, tak boleh. Dalam mengabdikan diri kita kepada Allah, tetap. Kata dia, kalau hak mana orang boleh dari Sabah tu, tatap tu bah. Tidak dapat tidak. Itu orang Arab kata la budda. Tidak dapat tidak. Tidak ada kompromi dalam penta'abudan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua aspek, bukan sembahyang saja kita berta'abud kepada Allah. Kalau kita nak keberkatan dalam semua aspek kehidupan kita, kena ikut apa yang telah digaris dasarkan oleh Islam. Bukan buat sembahyang je. Itu salah satu daripada rukun. Banyak lagi. Kalau nak diceritakan, dan kita penyerahan diri kita ini, hadirin hadirat, tidak terbatas kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah bila malam ya sembahyang tahajud nangis-nangis. Lepas tahajud gelak bukan main. 3-4 buah rumah dengar hilal. Orang ingat Pontianak. Masa tahajud tu yang nangis. Habis tahajud buat orang terkejut pula. Kita bertahajud, bangun qiyamul lail, menyerah diri kita, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu apa yang kita lakukan itu kita amalkan. Bukan bermusim macam durian. Bukan bermusim. Berta'abud kepada Allah setiap masa, setiap detik, setiap saat. Berta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira tempat. Kita mesti ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Dan jangan kamu mati melainkan mati di dalam keislaman. Nak mati dalam Islam bukan senang, hadirin hadirat. Kita tak tahu untuk nasib kita. Sebab itulah kita nakkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nakkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nakkan Allah ini menyampaikan apa yang kita impikan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita nak sebab kata orang keseluruhan kehidupan kita ini adalah kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada part-partnya kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Keseluruhan kehidupan kita. Bukan sahaja dari segi zahirnya dan amalannya, rohani dan jasmaninya, akal dan perasaannya, jiwa dan hatinya. Sebab apa? Kerana orang tu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak takwa ni, nak kata takut ni, tak boleh. Bila sebut takut, takut ni
lese sangat. Mana tahu lese? Lese ni maknanya nipis gila. Mana dia tak kuat. Bila dia sebut takut ni, saya takutlah nak pergi masjid malam-malam, takut hantu. Tapi bila takwa ni duduk di mana-mana pun, innallaha sami'un basir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi apa sahaja yang kita lakukan, kita tahu Allah mendengar dan Allah melihat. Kita tahu Allah berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. So, apa yang kita, tindakan kita, amalan kita, praktikal yang kita lakukan, semua berteras dan berlandaskan kepada apa yang dikehendaki oleh Islam. Bukan masa sembahyang saja bila Allah kecilnya aku. Masa sembahyang, alhamdulillah, kan? Ada datang juga. Tapi lepas sembahyang, membawang. Tak ingat dah Allah. Membawang, kupas bawang, pakai pula automatik. Tak dulu payah juga pakai pisau, menangis, mana ada juga. Sekarang ni tak payah. Lazada hantar ke rumah. Sedapnya membawang sambil. Sedap. Tak sedap habis seguni bawang dia membawang. Sedap gila. Tambah-tambah ada gadget ni kan. Allah ya Allah. Kau tak pergi ke masjid ke malam ni? Malas aku. Ngapa? Tak ada saja. Sebab immortal. Lagi sedap. Penyanyi-penyanyi tahun 60-an gila kau. Datuk Jeffrey Den gila. Di mana hatinya? Di mana jiwanya? Pada skrin. 42 inci, 50 inci, 52 inci, 70 inci. Itu hatinya terletak. Sedangkan orang yang akan mendapat lindungan Allah di yaumul mahsyar nanti, yang mana mu'allakum qulubuhum fil masajid, yang hatinya bergantungan di masjid. Bukan nak balik nanti gantung hati, tak. Senantiasa kasih, senantiasa ingat. Nak azan dulu.
Baik hadirin hadirat sekalian. Jadi yang bergantungan hatinya di masjid-masjid, yang senantiasa datang membesarkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi realiti kehidupan kita ini hadirin hadirat ya, kalau dah macam itu ya. Sebab itu kalau kita lihat ya, 7 golongan yang akan mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak, yang dikatakan tidak ada pokok kayu-kayan, bukit bukau tak ada, dan matahari diturunkan mailun ya. Ada setengah muhadisin kata mailun tu sejengkal daripada aras kepala. Jadi bayangkanlah, ada yang ketika itu berpeluh, ada sampai kat buku lali, ada yang peluh, ada yang berpeluh sampai dekat leher, sampai dekat hidung. Tengok kat amalan masing-masing lah. Pada masa itu tidak ada siapa yang dapat membantu kita. Bayangkanlah, yang akan membantu kita. Sebab itu dikatakan iza mata ibnu adam faqati'a lahu illa bisalasin. Apabila mati seseorang anak Adam, maka terputus segala-galanya baginya melainkan 3 perkara. Apa dia? Ya, 3 perkara tu. Yang 3 perkara ni, iza mata ibnu adam faqati'a lahu illa bisalasin. Amalan jariah, amalan jariah, amalan-amalan dia. Sedekah jariah, sedekah yang ada, kalau ada tanah, infak tanah apa semua tu, mewakafkan apa semua. Lepas itu tadi amalan dia. Kemudian sedekah jariah, al-ilmu yang tafi'u bihi, ilmu yang memberi manfaat. Kalau dia macam tu imam, ada kepandaian mengajar orang Quran kan, walaupun 1 alif, insya-Allah dapat ganjaran. Betulkan makhraj, betulkan pronunciation. Sebab orang kita kadang-kadang sebutan macam-macam. Allahu akbar. Saya mula masa pergi umrah tu terperanjat juga, sebab Arab Jordan sebelah saya tu. Allahu akbar, sembahyang jenazah, Allahu akbar. Kata apa kerja Allahu akbar, Allahu akbar kan. Orang kita ada pula tu Allahu akbar, Allahu akbar, ada bunyi kha ada. Kita betulkan balik kan. Sebab itu dari segi doa, kadang-kadang kita lidah Melayu ni dah bawa pada kemelayuan. Mutaakhir jadi mutakhir. Ya Allah, sejak mutakhir ni nasib Tuhan tak tanya mutakhir siapa. Dia sebenarnya mutaakhir yang terkini, bukan mutakhir. I'lan bukan iklan. Ustaz-ustaz pun cakap iklan. I'lan. Alif, ain, lam, alif, nun. I'lan bukan IKLAN, iklan. Salah, tak ada makna kalau iklan. Dia i'lan, advertisement. Cakap Jawanya. Itu. Tapi orang kita Melayu ni berdoa pun tak ada, hilang dah bunyi Arab tu. Sebut tu dah huru-hara ya. Baiklah. Selingan dia. Baik hadirin hadirat sekalian. Jadi realiti kehidupan kita ni ya, apabila manusia hidup ni, bila kita dengan ittaqullah tadi, insya-Allah akan melahirkan kejernihan kehidupan kita. Kita senantiasa berpandukan, berpaksikan kepada ajaran Islam. Nak buat apa-apa ingat Allah ada. Sebab itu dalam yang saya cerita tadi, bagaimana dah pernah saya bercerita bagaimana seorang pemuda apabila seorang perempuan yang cantik
nak ajak berzina, dia tak tanya penguatkuasa jahil ada tak, dia tak tanya. Tapi dia cakap pada perempuan itu, akhafullah, aku takut dengan Allah. Dia tak kata aku takut dengan imam, aku takut dengan pengurusi masjid, kan dia tangkap kan susah, nikah tangkap basah. Saya nak cakap dengan orang dulu-dulu lah ya, maaf ya, orang dulu-dulu nak ikutkan tangkap basah ni tak sah nikah, sebab main paksa. Mana boleh paksa? Kau tak nikah aku pukul kau, kayu pun kena dekat dengan si jantan tu. Dia mau tak mau terpaksa nikah. Nikah secara paksa tak sah, nyawanya tak ancam. Macam seseorang tu ambil parang, kau cerai bini kau, letak parang, kau nak cerai tak? Kalau tidak aku kerat leher kau. Dia cerai, tak jatuh talak. Tapi kalau kau tak cerai bini kau sampai pagi besok, aku pukul kau, tak ada apa-apa, dengan tangan cerai, jatuh talak. Jadi kita kejernihan hati kita ni tadi, apa saja kita berpaksi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita ceria. Biasalah, seperti mana kita sebagai orang yang beriman, apabila diuji oleh Allah, ingat Allah uji. Ini baru sikit Allah uji. Allah uji Nabi Muhammad macam mana? Allah uji Sayyidina Bilal bin Rabah macam mana? Allah uji para sahabat-sahabat Rasulullah macam mana? Kita baru sikit ya, suruh pakai topeng je, menjela marah. Gila betul je Zainal, pukul 1 suruh tutup dah, gila. Biar dia tanggung dosa. Marah. Sebab Haji Zainal kata, tuan-tuan, bila nak balik ya, jangan berpusu-pusu, jangan berduyun-duyun, ikut SOP. Gitu. Tak ada lagi semayang selepas azan ya. Dia semacam ya. Peduli apa, bukan Tuhan. Ini manusia. Walaupun tertulis tu, tak ada lagi solat ba'diyah. Semacam ya. Tu apalah guna kan? Tulis semacam ya dia. Tengok hati. Baru sikit diuji oleh Allah. Dah kelang kabut. Dah bercelaru. Macam mana nak dapat keberkatan? Kita dah mula dah tak mengenal siapa. Dan hidup kita tak tenang, hadirin hadirat. Sepatutnya orang yang bertakwa kepada Allah, ittaqullah haqqa tuqatih, hatinya tenang. Dia semayang Allahu Akbar, tenang, setenang air di kali. Ini gundah gulana. Semayang pun tak menentu. Kadang-kadang terlupa. Dah baca Fatihah ke tidak tadi? Berapa rakaat dah tadi? Di rumah kadang-kadang tak tenang. Suami tengok isteri pun nazak, isteri tengok suami pun nazak. Semenjak COVID ni, dengar lenting, siapa? Lenting bunyi kat dapur. Yang laki asyik nunggu di kopi. Siapa tu? Ingat siapa? Jadi pemakan pula orang tua ni, kata dia. Musim COVID ni. Dulu tak pemakan gila. Baru Allah uji. Dia tak tentu arah itu. Tak senang nak duduk di rumah. Sepatutnya musim COVID ni duduk di rumah, ambil Quran. Quran ada dalam handphone tu, buka je. Bacalah. Wanita.
turun naik, turun naik, turun naik. Kalau rumah dia 2 tingkat, apa hal? Mati saya duduk macam ni. Pasal apa? Janganlah, ya Allah, cepatlah hapuskan COVID ni. Bertopeng tak nak. Penjarakan sosial tak nak. Jaga kebersihan tak nak. Lepas tu nak suruh Allah hapuskan. Allah cuma nak uji kita je, hadirin hadirat, ya. Jadi kalau kita orang yang betul-betul orang yang bertakwa, insya-Allah bila tengok ya suami, kenapa bang? Susah hati saya. Banyak gila pula. COVID 80, 82, 93, apa nak jadi? Yang mati dah 1 juta ni. Seluruh dunia 1 juta dah mati. Ya Allah, tu mati kerana COVID, mati kena aksiden lagi. Banyaknya. Tak apa bang, kita beristighfar banyak-banyak. Ayolah, apa nak buat kan? Kan? Sepatutnya kalau isi nampak rusah, apa hal kau musim COVID ni? Aku biasa beli 4 meter kain cukup dengan kau. Musim COVID ni dah terpaksa tambah 6 meter pun. 6 meter, 2 meter double. Kenapa? Entahlah bang, selera betul lah musim COVID ni. Apa sambar belacan jalan, terung pipit jalan. Tak ada apalah, terung pun tak nak dah berbuah bang. Sebab nampak buah sap. Pemakan betul lah saya musim COVID ni bang. Yolah rezeki Allah bang. Kenapa? Kan? Dan kita sepatutnya damai, merasa keamanan, merasa kedamaian. Sebab kita bertakwa kepada Allah. Tak apalah, Allah ada. Kita serah pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita dah berusaha, kita serahlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk tanya bila COVID bila nak habis. Ada kluster baru kan? Risau. Ud'uni fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita kena berazam lah, kena berusaha. Sama-sama semua komuniti berusaha. Macam mana nak membenteraskannya? Nak kena penjarakan sosial, nak kena jaga semua kebersihan dan sebagainya. Itu baru COVID. Kalau macam Sabah tu, udahlah COVID, 4 daerah merah, polio lagi, taun lagi. Kalau kita ni 3 serangkai ni datang, pensan kita. Sebab itu kawasan rumah longkang, jangan menyumbatkan longkang. Ini longkang disumbatkan. Tak apa dia tu. Kalau tidak, orang majlis bandara Podisen tak ada kerja. Biarlah dia orang buat kerja. Kalau tidak, maka gaji buta. Jangan berfalsafah macam itu. Kita sama-sama ta'awanu 'ala birri wat taqwa. Sama-sama untuk menghindarkan, barulah kita tenang hidup, kedamaian itu, barulah Islam salamah, sejahtera, aman damai, sukses. Itu macam M. Nasir kata, tulus mulus pulus. Dah tulus mulus, lepas tu baru dapat pulus. Itu. Kalau jiwa kita tidak dijaga, hadirin hadirat, hidup kita tak dijaga, kita dalam keresahan, ya?
kekeruhan jiwa, tak bersih. Sedangkan kita duduk berkata seperti sabda Rasulullah, an-nazafatu minal iman. Bersih itu adalah ciri-ciri keimanan. Kita bersih dari segi pemakaian. Bagi orang yang bertakwa, hadirin hadirat, bersih rohani dan jasmaninya. Hati kena dibersihkan. Jangan ada penyakit-penyakit hati. Kita duk baca tu, jauhkan dari sifat-sifat mazmumah, datangkan sifat-sifat mahmudah. Adalah lebih malam, maaf ya, kalau kebetulan nama dia Mahmud, terpuji. Nama dia Muhammad, terpuji. Nama dia Ahmad, terpuji. Maaf ya kalau ada nama kebetulan mulut saya menyebut. Nama dia Hasan, baik. Muhsin, baik. Hasanah, perempuan yang baik. Jiwanya kotor. Kita nak kena bersih. Baru hilang kekeruhan, baru hilang prasangka, syakwasangka, prasangka buruk pada orang. Kalau saudara-saudara kita dapat kesenangan, alhamdulillah. Kalau saudara-saudara kita dapat kesusahan, kita sama-sama membantu. Pergi ziarah dia, jangan tanya, dah lama kau sakit? Berapa hari dah? Adalah seminggu. Kawan aku Kampung Payo tu 3 hari jalan. Sebab itu adab kita pergi ziarah orang sakit ni, jangan mulut tu celopah. Bergurau-bergurau lah tuan-tuan. Kita ni tak habis bergurau. Tapi soal bab mati janganlah digurau. Menyakitkan lagi orang tu. Orang tu dah sakit. Sepatutnya kita pergi, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau baikkanlah sahabat aku ini supaya aku dapat ngetih bersama-sama lagi. Nah, ini tak. Aku rasa kau ni tak lama nak padam ni. Kalau kau tak rajin pergi hospital, padam. Kata dia kawan tu, apalah guna kau datang kalau menyusahkan hati aku. Tak boleh. Mulut kena jaga. Ya? Baik. Dan jangan kemurungan. Kita orang beriman ni nak murung apa? Kenapa mesti murung? Kenapa tak nak bercakap dengan orang? Ya. Dengan suami pun tak nak cakap, dengan isteri pun tak nak cakap. Ustaz, tak ada apa-apa. Itu muncung macam Haji Zainal kata, muncung macam korok. Macam corot. Oh, cencorot tu macam tikus tu. Muncul cencorot. Saya selalu istilahkan muncul boyo. Kan? Apa guna nak murung? Kalau kita ada kegusaran dalam hati kita, kita kena ubati. Ambil air wudu ke, solat ke, baca Quran ke. Kalau tak senang hati dengan isteri, bincang dengan isteri. Kalau tak senang hati dengan suami, bincang dengan suami. Tak senang hati dengan anak-anak, panggil anak-anak, berbincang bersama. Ya itu. Islam kata, dah katakan pada kita, Allah dah beritahu, ummatan wahidah, umat yang satu. Kita umat yang satu. Apa bangsa sekalipun, kita asal usul kita umat yang satu. Min Adam, min tin, min turab, min salsalin. Tak ada apa-apa kesemewaan. Okay. Jadi
Kenapa tidak kita boleh berbincang, bertukar-tukar idea, openkan pemikiran kita. Itu. Baik, hadirin hadirat sekalian, ya. Dan janganlah buat kita gelisah, sebab kita ni tak sunyi daripada kegelisahan. Sebab apa kita selalu gelisah? Dalam ayat Quran ada, Allah sebutkan, sebab kita ini gopoh, selalu gopoh. Tengok dalam surah Al-An'am, ada kita ini mudah gopoh, cepat menuduh, cepat ambil tindakan tanpa berfikir. Sebab itu saya pernah dipesan oleh seorang jurulatih tentera. Dia dah dah 6 je, tapi dia kata, kau sijil macam ponco dia tu. Ponco tentera tu kan besar. Ponco mana bukan tentera tahulah ponco besar. Sijil besar ponco, otak kau berair macam timikai. Timikai kan banyak air, nampak besar, tapi air. Dia kata, Jaafar, you must think twice before you do something. Kau mesti fikir 2 kali sebelum kau buat sesuatu. Kita kadang-kadang nak buat apa-apa, kita tak fikirlah apa implikasi dia, apa manfaat dia, apakah bahananya bila kita buat sesuatu tu. Implikasi dia tu kita. Sebab itulah kita selalu gelisah, dan akhirnya kita jadi porak-poranda. Inilah, kalau dah jadi ini, kekerohan ada, kemurungan ada, kegelisahan ada, porak-poranda ada, mana ada keberkatan lagi, hadirin hadirat? Seminit saya berhenti. Don't worry, tengok dah. Itu tak ada mana, tak berkat. Allah tidak memberkati kehidupan kita. Kita jadi porak-poranda. Sebab kerana tak buat Nescafe, cerai-berai. Kerana sikit dia tak balik kampung, cerai-berai. Kerana terlupa beli gula, gaduh. Terlupa. Tuhan mampunkan kalau terlupa, terlena, tertidur. Tuhan maafkan. Ini pula kita makhluk lebih pada Khalik. Lah, kata diisi lupa bang, nak nyimpan untuk awak tadi. Saya buat cucu udang. Lepas tu cucu awak balik, kebas habis. Tak tinggal lah aku. Tak ada lah. Tak apa lah. Beri cucu awak makan. La ilaha illallah, baran pula orang tua ni. Kata, tak apa. Besok aku beli. Kat Tesco tu murah udang. Sepatutnya dia jawab, alhamdulillah rezeki cucu kita. Tak ada rezeki aku. Tuhan dah tulis cucu udang hari ni bukan rezeki aku. Terima lah. Bukan rezeki. Tiba-tiba nak jadi rezeki orang 2 buah rumah tu hantar juga cucu udang. Dah minum kah? Dah minum kah? Belum. Nah, buat cucu udang tadi kebah di cucu. La ilaha illallah. Kata dia, rezeki kau, kata dia. Nah, cucu udang saya buat. Rezeki. Terimalah, alhamdulillah. Jangan cepat nak gamuk. Baik hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biasa ambil ayat 1000 dinar kan, buat azimat. Cubalah baca ayat 1000 dinar tu.
ayat 1000 dinar tu. Sebenarnya dari surah At-Talaq. Cuba baca. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara. Faham tu. Jangan bila nak berniaga, nak beri pelaris. Ya. Saya takut syirik ya. Jadikan azimat jadi syirik. Hilang keberkatan, tak dapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah itu saja. Sebenarnya panjang lagi bab keberkatan ni, mencari keberkatan ni. 2 hari lagi kena cerita. Jadi saya tengok tuan-tuan pun bilalah ustaz ni nak berhenti kan. Yang tukar rakam pun lah tak berhenti lagi, naik lagi. Baik, jadi insya-Allah untuk kesimpulannya berkat Allah terletak daripada keredaan kita ketaabudan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kita banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasrah kepadanya. Kerana la ilaha illallah, tidak ada lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pasrah kepadanya, insya-Allah. Semoga kita dapat keberkatan daripada ilahi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan